Contoh, hasil-hasil lain kita kata kalau dari sudut intan, dari sudut berlian, dari sudut permata, dari sudut emas, biasa banyak di kawasan mana? Di kawasan-kawasan belah Afrika. Ada di kawasan-kawasan orang-orang berkulit hitam, berkulit gelap, terutamanya kawasan Sierra Leone dan berhampiran ataupun berdekatan dengannya. Begitu juga dengan sumber-sumber hasil bumi negara-negara lain. Jadi kita dah belajar dalam ilmu geografi, negara ni kaya dengan petroleum, yang ni kaya dengan emas, yang ni kaya dengan mineral, yang ni kaya dengan biji timah, yang ni kaya dengan titanium, yang ni kaya dengan platinum, yang ni kaya dengan tu, yang ni kaya dengan ni. Jadi apa saja yang berkaitan dengan ilmu hasil bumi kita dah dapat daripada isi yang kedua, iaitu tabaqatul ard. Manakala yang ketiga ialah takwimul buldan, ilmu batas-batas negara. Sebut batas jadi payah nak faham, ilmu persempadanan satu-satu negara. Jadi inilah yang melatari ilmu sejarah kita dari dulu sampai hari ini. Sebab peta dulu tak sama dengan peta sekarang. Negara sekarang tak sebanyak negara dahulu. Kalau dahulu mungkin pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul ada beberapa penempatan saja, ada beberapa kenderaan pula, ada beberapa negara dan kerajaan saja. Maksudnya yang banyak melatari kehidupan utusan dan dakwah para Nabi dan Rasul banyak di kawasan Asia Tengah dan Asia Barat, negara-negara Arab. Dia duk main kok Iran sekarang, dia duk main kok Iraq sekarang, dia duk main kok Lebanon sikit, dia duk main kok Syria sikit, dia duk main kok Jordan, dia duk main kok Palestin, dia duk main kok Mesir, dia kok main duk Mekah, dia main kok Madinah, dia main kok Yaman. Kebanyakan Nabi dan Rasul memang diutuskan kawasan tu saja. Jadi umat-umat masih belum ramai, umat-umat masih belum banyak, umat-umat masih belum bertebaran lagi. Mungkin orang Eropah kawasan dia tak ada orang duduk, tak ada orang kenal lagi. Di Afrika dah mungkin ada banyak sebab dia kawasan yang dekat dengan Asia Barat ataupun Asia Tengah. Begitulah jauh lagi Amerika, abad 15 baru jumpa, baru temu. Begitu jauhlah Australia, abad ke-17 baru temu. Tetapi bila nak membicarakan tentang sejarah lampau, kita perlu kaji bukan berpandukan peta hari ini. Sebab peta dulu masih ada satu-satu kawasan yang sedarat. Maksudnya dulu mereka tu tak ada lagi terpisah dengan laut mungkin. Ada satu kawasan mereka masih tak sedarat, tak berpisah dengan sungai lagi mungkin. Atau mana-mana sumber air tasik ke, danau ke dan seumpama dengannya. Dan hari ini dah berpecah menjadi pulau-pulau yang kecil, menjadi negara-negara yang kecil dan negara-negara tertentu. Contoh hari ini, kalau kita sebut ilmu persempadanan negara, di kawasan mana negara Denmark berada? Dalam otak kita nak tangkap apa? Kalau benua-benua mana? Benua Eropah. Eropah pula Eropah Barat ke Eropah Timur? Kalau negara Eropah Barat, dia duduk kawasan England, dia duduk kawasan Belanda, dia duduk kawasan Perancis, dia duduk kawasan Spanyol tu. Kalau Eropah Timur, dia lebih kepada negara-negara Skandinavia dia panggil. Negara-negara kalau hak kita tengok Piala Dunia, kebanyakan penyokong pakai topi hak ada tanduk tu. Geng-geng Viking dulu. Macam Finland, macam Sweden, macam Denmark, macam Hungary, macam Norway, macam Poland. Tu kawasan-kawasan kita panggil Eropah Timur, Belgium, Luxembourg dan seumpama dengannya. Baik, kalau sebut hari ini, di mana letaknya Jamaika? Jamaika duduk di mana? Kita kan terkenal dengan Usain Bolt kan? Betul ke Jamaika Afrika? Jamaika duduk mana bang? Amerika. Dia nak kata selatan tak selatan, nak kata utara tak utara. Dia tu kalau Piala Dunia, dia tu kawasan CONCACAF dia panggil. CONCACAF saya sebut, termasuk CONCACAF ialah Mexico, termasuk CONCACAF ialah Amerika, termasuk CONCACAF ialah
Panama. Termasuk CONCACAF ialah Costa Rica. Termasuk CONCACAF ialah El Salvador. Sebab tu kalau Piala Dunia Amerika senang-senang je nak masuk. Sebab tu je lawan dia pun. Cuba mereka masuk geng Amerika Selatan. Ingat-ingat lepas ke dia? Nak lawan Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Peru, Colombia tu tak lepas. Tapi sebab duk kawasan hak Panama, El Salvador, Jamaica, geng-geng tu mudahlah dia nak masuk Piala Dunia. Dia pun reti cerdik lah dia nak lepas diri dia tu. Dia buat satu kawasan, hak tu disebut CONCACAF. Kalau hari ni kita sebut negara Burkina Faso. Pernah dengar Burkina Faso? Nama pun tak dengar ustaz. Saya nak sebut benua mana ni? Burkina Faso. Burkina Faso kawasan Afrika. Tu sebagai contoh. Ujian tu dah ternyata jawapan ada ke tak ada, kita boleh jelas, kita boleh tahu. Okey. Kembali kita kepada tajuk yang asal. Bila malam ni nak membicarakan tentang sejarah kerajaan Babil. Ada yang sebut Babil. Quran sebut Babylon ke Babil? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Quran sebut Babil. Siapa yang sebut Babylon? Dalam ilmu penemuan kosakata, dalam ilmu penemuan kosakata ada 5 kosakata yang keluar merujuk kepada tempat yang sama, kerajaan yang sama. Hari ini kalau kita selesa sebut Babil, sebutlah Babil. Kalau kita selesa sebut Babylon, sebut Babylon. Babil ke dia, Babylon ke dia merujuk tempat dan kawasan yang sama. Tetapi dalam ilmu kosakata tadi ada 5 bahasa dan 5 bangsa keluar tentang penamaan Babil ataupun Babylon. Yang dikatakan menyebut Babylon ialah bangsa ataupun bahasa Greek. Yang kita sebut kadang-kadang Yunani. Orang Greek, orang Yunani, bangsa Greek, bangsa Yunani dia sebut Babylon.